menyatakan definisi yang dinyatakan oleh setiap tokoh. Tokoh yang pertama ialah Charles Darwin. Beliau menyatakan bahawa semua spesies organisma bangkit dan berkembang melalui pemilihan semula jadi bagi variasi kecil yang terbaris yang meningkatkan kebolehan individu untuk bersaing, mandiri dan membiak. Seterusnya ialah dari tokoh Sigmund Freud. Beliau menyatakan bahawa manusia lahir berdasarkan desakan atau dorongan kepada naluri semula jadi manusia. Tingkah laku manusia dipengaruhi oleh proses-proses psikologi tidak sedar seperti konflik dalaman, kemahuan dan motif-motif yang tidak disedari. Saya akan membentangkan tentang definisi falsafah dari tokoh yang bernama Karl Marx. Beliau mengatakan bahawa keutamaan yang diberikan dalam ekonomi adalah bentuk kelas. Kelas ini terbahagi pada dua golongan, iaitu golongan rakyat bawahan dan golongan atasan. Disebabkan pembahagian kelas ini wujudlah perjuangan kelas yang menuntut kesamarataan dan berpendapat bahawa fahaman kapitalis perlu digantikan dengan komunisme. Seterusnya saya akan mengatakan tentang ajaran pemerintah pengaruh bagi setiap tokoh, amalan dan ciri falsafah yang diikuti oleh setiap tokoh. Untuk tokoh pertama adalah Charles Darwin. Antara pemerintah pengaruh adalah biologi evolusi, psikologi evolusi, sosiologi, falsafah dan etika, pendidikan, sastra dan budaya, antropologi dan arkeologi, ekologi dan konservasi. Manakala untuk amalan dan ciri-ciri falsafah beliau adalah asal-usul manusia, warisan genetik, kritikan dan perubahan, pentafsiran dan peneramaan, pengaruh di luar sains, pengaruh pada sains dan pendidikan, teori evolusi, seleksi alam. Manakala bagi tokoh kedua adalah Karl Marx, pemerintah pengaruh adalah gerakan buruh, parti politik dan pemerintahan, teori dan studi sosial, ekonomi, pendidikan, feminisme, teori rasial, seni dan budaya, pemikiran politik dan kritis organisasi aktivis. Manakala amalan dan ciri-ciri falsafahnya pula adalah materialisme dialektik, kritik kapitalisme, teori nilai buruk dan teori kelas sosial, alienasi revolusi proletar, historical materialisme, internasionalisme, kritik terhadap agama dan pembentukan partai revolusioner. Seterusnya, saya akan menjelas tentang Sigmund Freud. Kumpulan yang terpengaruhi oleh Sigmund Freud adalah psikologi, psikiatri, sosiologi, sastra dan seni, pendidikan, psikologi klinis dan kesihatan mental, budaya populer, dan falsafat. Antara amalan dan ciri-ciri falsafah Sigmund Freud ialah analisis ketidaksedaraan, interpretasi mimpi, transferensi dan kontraterapi, analisis konflik seksual dan agresif, pengembangan seksual, alienasi dan penyembuhan melalui pencerahan, metaterapeutik, dan pentingnya pengawalan awal. Saya akan bincangkan kesan teori Charles Darwin. Teori Charles Darwin ini menyebabkan lampau besar dalam penyelidikan genetik pada waktu itu. Ikutan asas genetik pewarisan yang tidak kukuh seterusnya dikritik oleh Gregor Mendel, Karl Storz dan banyak lagi dengan menyatakan pewarisan bergantung kepada maklumat genetik dalam sesuatu gen yang berada dalam kromosom melalui fungsi gamet yang dikenali teori pewarisan kromosom yang menjadi asas genetik sehingga hari ini. Wah, ini membukti berbagai idea dan konsep yang membawa impak mendalam dalam konteks sosial, politik dan ekonomi. Teori Karl Marx dan Marxisme melibatkan kritikan terhadap kapitalisme, materialisme sejarah, konsep pengasingan serta visi masyarakat komunis yang tidak berkelas. Idea-idea ini mempunyai kesan yang berkekalan terhadap pemikiran sosial, politik dan ekonomi dan akan terus menjadi topik kajian dan perbincangan oleh sarjana dan praktisi di seluruh dunia. Marx membayangkan masyarakat masa depan di mana harta persendirian dan perbezaan kelas akan dimansuhkan dan cara pengeluaran akan dimiliki secara kolektif. Dan beliau juga menyatakan bahawa dalam masyarakat komunis ini, beliau percaya bahawa kesesamaan sosial dan ekonomi akan dicapai. Seterusnya kesan teori Karl Marx.
Konsep perjuangan kelas atau class struggle yang menjadi pembangkit kepada kaum buruh atau golongan pekerja bangkit mempertahankan hak dan kebebasan mereka daripada terus menjadi kuda tunggangan kaum kapitalis. Lantaran itu, ajaran Marxisme telah dijadikan pegangan untuk perjuangan kaum buruh hampir ke seluruh dunia. Perjuangan untuk hak-hak pekerja, kesatuan pekerja dan pertarungan untuk upah yang adil dapat dilihat sebagai manifestasi dari konflik kelas yang tetap dilakukan. Pakar neurologi Austria dan pengasas psikoanalisis membangunkan teori berpengaruh yang telah memberi kesan ketara kepada bidang psikologi. Orang yang paling terkenal dalam dunia psikologi pasti ialah Freud. Beliau membangunkan psikoanalisis, salah satu set teori dan teknik terapeutik untuk menggali minda bawah sedar. Beliau menitik beratkan kuasa proses yang tidak sedar dan berkongsi teknik terapeutik yang masih dilakukan sehingga kini. Teori Freud memberi tumpuan kepada peranan minda bawah sedar dalam membentuk tingkah laku manusia. Dia mencadangkan bahawa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh ingatan, pemikiran dan desakan yang tidak sedarkan diri. Seterusnya, kesan teori Sigmund Freud. Ketidakpuasan seksual dapat menyebabkan ketegangan dan konflik psikologi. Dalam masyarakat, ketidakpuasan dan ketidakserataan dalam kepribadian asas individu sama ada fizikal atau psikologi dapat menciptakan ketegangan sosial. Kesannya pada hari ini dapat kita lihat daripada isu hubungan etnik Melayu, Cina dan India di Malaysia. Kaum Melayu menjadi tuan tanah kepada negara Malaysia di mana istilah ketuanan Melayu adalah jati diri mereka. Sebarang urusan yang mengancam dan pertikaian ketuanan Melayu ini akan ditentang hebat oleh orang Melayu yang merupakan jati diri dan jantung benteng perlembagaan dan boleh dikatakan sudah termaktub dalam sejarah yang orang Melayu memiliki kawasan tersebut, iaitu negara Malaysia. Berdasarkan teori daripada tokoh-tokoh tersebut, kesan teori Charles Darwin bermaksudlah kita dapat simpulkan bahawa manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Misalnya, adaptasi perilaku di mana manusia belajar menggunakan alat untuk memperoleh makanan dan melindungi diri. Sebagai contoh, kita menggunakan api, pisau dan pakaian untuk bertahan hidup. Kesan teori Karl Marx menciptakan masyarakat yang adil secara sosial dan ekonomi dengan menghapus ketidakserataan, alienasi iaitu perbuatan atau hal yang pengasingan dan pembahagian kelas melalui revolusi proletariat atau golongan pekerja menuju sistem sosialisme atau komunisme yang berfokus kepada keadilan dan kepemilikan bersama. Menurut teori Sigmund Freud pula, kesannya meliputi pemahaman yang lebih mendalam tentang konflik internal, mekanisme pertahanan dan pengaruh masa kecil terhadap kepribadian dan terapi psikoanalisis seseorang.